Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Muhammad Afizuddin. Kumpulan kami akan membentangkan tentang kritikan artikel di mana tajuk artikel yang kami pilih adalah isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem penilaian di Malaysia. Untuk ahli kumpulan pula, ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli di mana yang pertama Nur Fatihah Najwa, Jenita, Muhammad Hafizuddin, Fred Titus, Nur Alia Maisara, Nurul Izzatul Fasiha dan akhir sekali adalah Nur Syahira. Selamat sejahtera, nama saya Jenita. Idea kedua yang menarik perhatian saya adalah subtopik 3.2 iaitu sikap guru. Peranan seorang guru terletaknya tanggungjawab yang besar untuk mendidik dan membawa pelajar ke jalan yang benar. Hal ini kerana terletak harapan pendidikan terhadap para pelajar dari seorang guru. Dengan bimbingan seorang guru, barisan kepimpinan negara yang ada sekarang selaras dengan cogan kata, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Terdapat beberapa sifat yang perlu ada dalam seseorang guru. Antaranya adalah sifat profesional. Guru aktif akan membuat persediaan terlebih awal sebelum kelas bermula, perbincangan dengan rakan sekerja jika ditimpa sebarang masalah, dan sentiasa mempertingkatkan kemahiran di dalam metodologi. Dengan mempunyai sifat profesional, guru dapat mengasah kemahiran dalam bidang pentaksiran, pendidikan dan mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tentang proses PDP atau lebih dikenali sebagai pengajaran dan pembelajaran. Ayat daripada Rohayah pada tahun 2008 telah menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberkesanan pelaksanaan pentaksiran di sekolah adalah pengetahuan dan kemahiran guru dalam bidang pentaksiran pendidikan. Sifat yang seterusnya adalah guru perlu memahami proses pembelajaran dalam bidang pentaksiran pendidikan. Sebuah pentaksiran merupakan kriteria yang penting dalam proses pengajaran dalam pembelajaran. Hal ini dikaitkan dengan objektif rancangan pembelajaran harian atau lebih dikenali sebagai RPH, di mana dengan mengemukakan objektif dan rancangan persediaan awal, pelajar dapat menjayakan matlamat pendidikan yang berkualiti. Penulis Noor Asmah pada tahun 2000 dan Zamri pada tahun 2004 telah menyatakan berpendapat bahawa guru perlu benar-benar mengetahui pelbagai model, kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran dan berusaha menggunakannya mengikut kaedah dan kesesuaian. Dengan pengalaman pengajaran dan latihan yang berterusan dalam bidang pentaksiran, guru dapat menghasilkan strategi pengajaran yang menarik dan menarik perhatian pelajar dalam sesi PDP. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatihah Najwa binti Ismail, bernombor matrik P122510. Okey, hari ini saya akan membentangkan mengenai ulasan artikel yang bertajuk isu dan permasalahan pentaksiran alternatif dalam sistem di Malaysia. Okey, untuk soalan yang pertama iaitu idea yang utama yang menarik minat perhatian dalam artikel ini adalah menarik minat perhatian saya adalah iaitu 3.0 di mana bertajuk kekangan pentaksiran alternatif iaitu kesediaan guru, iaitu menurut Yaakob 2002 menyatakan ketidaksediaan guru dalam pelaksanaan alternatif di sekolah ini menimbulkan pelbagai isu seperti kesahan, kepercayaan
practicality, pentadbiran, pemantauan dan juga penyelaraan. Okey, di mana setiap sekolah ini mempunyai alternatif pentadbiran yang merangkumi kesemua aspek isu yang tertera di atas, yang sebentar saja yang saya cakap tadi tu. Okey, selain itu pentadbiran seperti PBS iaitu pentadbiran berasaskan sekolah ini guru tidak mempunyai kesediaan yang rapi untuk melaksanakan pentadbiran alternatif seperti ini kerana ia kemungkinan akan membebankan para guru di sekolah tersebut. Namun kesediaan yang dihadapi oleh para guru ketika melaksanakan pentadbiran alternatif seperti pentadbiran berasaskan sekolah yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kesukaran guru ini untuk membina instrumen pentadbiran yang pelbagai bentuk, namun mereka masih iaitu guru terikat dengan kefahaman dan juga kebiasaan untuk menilai dari segi pencapaian murid dengan menggunakan ujian yang berbentuk kertas dan juga pensel. Okey, ini bermakna guru itu masih lagi percaya bahawa penilaian yang berbentuk sumatif dan berbentuk tradisional ini adalah sistem penilaian yang terbaik untuk menentukan kebolehan dan juga kemajuan murid di sekolah tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Hafizuddin. Saya akan membentangkan tentang idea baharu dalam artikel ini. Setelah saya baca artikel ini, saya mendapati bahawa terdapat idea baharu yang dapat saya ketengahkan, iaitu dari segi pentadbiran formatif dan sumatif untuk menilai pelajar. Seperti mana yang kita tahu, untuk penilaian formatif dan sumatif adalah berbeza, di mana penilaian formatif adalah sejenis penilaian yang dijalankan semasa proses pembelajaran untuk memberi maklum balas dan sokongan berterusan kepada pelajar. Manakala untuk pentadbiran sumatif adalah sejenis penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu tempoh pembelajaran untuk menilai pembelajaran para pelajar. Menurut Muhammad Azhar 2007, beliau telah menyatakan bahawa terdapat 4 ciri utama yang perlu ada dalam pentadbiran, iaitu pertama, berkongsi objektif pembelajaran antara guru dan pelajar. Seterusnya, penyoalan lisan yang kerap dan berkesan. Seterusnya, memberikan maklum balas yang berkesan, dan akhir sekali adalah menggalakkan pentadbiran ke diri dan pentadbiran oleh rakan sebaya. Sekian saja daripada saya. Saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyairah Widya Zuddin akan membentangkan soalan nombor 3, iaitu adakah anda setuju atau tidak setuju dengan segala intipati utama, perdebatan, perbincangan, hujahan dalam artikel ini? Okey, secara keseluruhannya artikel ini iaitu isu dan permasalahan pentadbiran alternatif dalam sistem penilaian di Malaysia ini mempunyai topik yang jelas dan tepat kepada pembaca. Pembagian artikel ini juga mudah difahami dan turutan dia sama sahaja dengan artikel yang lain. Namun, intipati dalam artikel ini mempunyai kekurangan yang menyebabkan saya tidak bersetuju dengan kandungan di dalam artikel ini. Saya tidak bersetuju dengan kandungan artikel ini kerana pengisiannya yang kurang dan agak ringkas. Dalam artikel ini mempunyai 2 isu yang dikupaskan dalam pentadbiran alternatif, iaitu konsep pentadbiran dan juga pentadbiran secara formatif dan juga sumatif. Pada pandangan saya, bahagian ini bahagian yang penting dan mempunyai maklumat yang bagus, malah menggambarkan isu di Malaysia, namun huraiannya ringkas. Begitu juga dengan bahagian 3.0, iaitu kekangan pentadbiran alternatif yang mempunyai pengisian yang jelas tetapi huraiannya yang sedikit. Walaupun isi utamanya tepat dan jelas dan mudah difahami, tetapi huraiannya agak kurang. Pada pandangan saya sebagai pembaca, maklumat yang diterima itu agak terhad dalam mentaksir dan memahami kandungan dalam artikel itu.
Setiap isi utama yang di dalam artikel ini mempunyai huraian yang agak ringkas. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2019. Rujukan lepas sebagai panduan untuk artikel ini diambil dari tahun 1998 hingga tahun 2015. Pada pandangan saya, jika pengkaji mengambil rujukan sebagai panduan dari tahun terkini seperti 2018, mungkin pengkaji boleh menghuraikan lebih lanjut berkaitan tajuk di dalam artikel ini. Kesimpulannya, artikel ini mempunyai maklumat yang jelas yang ingin disampaikan kepada pembaca. Artikel ini mempunyai tajuk, topik yang kukuh, isu yang kukuh, isu utama yang untuk disampaikan. Namun huraiannya agak ringkas. Kerana faktor inilah menyebabkan saya tidak bersetuju dengan artikel ini. Pada pandangan saya sebagai pembaca memerlukan sesuatu input, satu maklumat yang kukuh, huraian yang panjang untuk lebih memahami dalam mentafsirkan isi kandungan artikel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alam Masara binti Syafi'i. Okey, saya akan teruskan pembentangan. Okey, untuk soalan yang keempat, iaitu secara keseluruhannya, apakah penilaian anda tentang organisasi dan penyampaian ideal dalam artikel ini? Nyatakan sama ada artikel ini mudah difahami, lancar dan konsisten. Jelaskan. Okey, artikel ini sangat baik dan mudah difahami seperti struktur serta susunan huraian yang jelas dan logik sehingga pembaca dapat memahami maksud dan tujuan dari artikel tersebut dengan mudah. Artikel ini juga menggunakan perangai yang tepat untuk menjelaskan idea-idea yang terkait dan membuat artikel ini lebih mudah untuk dibaca. Penggunaan tajuk yang tepat dapat membantu pembaca memahami idea-idea utama dari artikel tersebut, serta penggunaan tanda baca yang tepat juga dapat membantu pembaca memahami makna dari artikel ini dengan mudah. Dari segi penyampaian ideal dalam artikel, penulisan menggunakan perkataan yang singkat dan jelas sehingga pembaca dapat memahami maksud dan tujuan dari artikel tersebut. Artikel ini juga menyatakan contoh-contoh dan gambaran yang dapat membantu pembaca memahami ideal yang disampaikan dalam artikel. Namun, artikel ini mempunyai kekurangan dari segi penyampaian yang terlalu pendek dan singkat sehingga menyebabkan pembaca merasakan ia tidak lengkap dan memerlukan lagi bahan-bahan rujukan yang lebih. Nama saya Frental Titus. Saya akan menerangkan jawapan bagi soalan nombor 5 di dalam artikel ini, iaitu apakah cadangan anda untuk mengembangkan idea di dalam artikel ini? Cadangan untuk penambahan idea di dalam artikel ini ialah pada bahagian 3.0, iaitu kekangan pelaksanaan pentaksiran alternatif. Terdapat 4 penambahan cadangan baru, iaitu pertama, guru pilih kasih dan mengikut keutamaan. Kekangan dalam pentaksiran alternatif ini berlaku apabila guru bersifat pilih kasih terhadap para pelajar. Dalam proses pentaksiran secara berterusan ini, guru yang bersikap tidak profesional biasanya akan terdorong untuk bersikap pilih kasih terhadap para pelajar semasa melaksanakan kerja kursus ataupun portfolio, di mana guru hanya memilih untuk mengutamakan pelajar yang pandai dan berpotensi sahaja. Cadangan yang kedua ialah sukar untuk dibangunkan dan digradekan. Guru-guru mempunyai tahap pengetahuan dan kemahiran sederhana tinggi dalam melaksanakan pentaksiran kerja kursus ini. Oleh itu, ia menyebabkan pentaksiran ini sukar untuk dibangunkan dan digradekan oleh guru. Guru yang tidak terlatih akan mempunyai kefahaman yang sedikit, seterusnya akan menyebabkan markah tidak dapat diagi dengan berkesan akibat ketidakmampuan guru tersebut. Jika pentaksiran alternatif ini dilaksanakan tanpa menyediakan latihan kepada guru-guru, jurang yang besar akan wujud antara strategi yang digubal oleh kerajaan dengan realiti sebenar dalam bilik darjah. Penerangan cadangan ketiga dan keempat akan diterangkan oleh rakan saya selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih pada sahabat saya yang Cik Titus. Saya Nurul Tufasir Bateri Mahata akan bertakar cadangan yang seterusnya. Cadangan yang ketiga disukar disusun dan ditafsirkan. Guru sememangnya amat optimis mengenai perubahan sistem pentaksir ini. Walaupun pihak kerajaan telah melaksanakan sistem pentaksir yang baru, kebanyakan guru tidak mendapat latihan yang sukanya untuk melaksanakan projek tersebut. Perkara ini juga disebabkan oleh hanya guru tertentu saja yang terpilih untuk menyertai latihan dan tidak semua guru mendapat peluang yang sama. Keadaan ini menyebabkan para guru mengalami kesukaran untuk menyusun dan mentaksir menggunakan kaedah ini berbanding dengan guru yang mempunyai pengetahuan dalam pentaksiran ini.
Oleh itu, para guru disarankan untuk meningkatkan atau mempunyai kemahiran dalam mengaitkan sukatan pelajaran, kurikulum dan juga aktiviti pentafsiran alternatif yang ingin dijalankan bagi mematuhi prinsip asas pentafsiran ini. Yang terakhir adalah kos yang tinggi dan juga rendah. Sebagaimana kita ketahui bahawa pentafsiran alternatif ini memerlukan kos pengeluaran yang agak tinggi berbanding dengan kos pengeluaran pentafsiran tradisional. Hal ini kerana pentafsiran alternatif bersifat terus-menerus dan mentafsir keseluruhan potensi pelajar, manakala untuk pentafsiran tradisional ini bersifat tidak langsung, tidak autentik dan juga rujukan normal ataupun one shot. Pentafsiran alternatif ini sememangnya memfokuskan kepada kerja khusus, kerja portfolio, kerja aktiviti jasmani, kurikulum dan juga projek persembahan yang membawa kepada perbelanjaan yang agak tinggi dan juga mahal. Manakala untuk pentafsiran tradisional, kos pengeluarannya agak lebih rendah berbanding dengan kos pengeluaran bagi pentafsiran alternatif kerana hanya bergantung kepada penggunaan kertas dan juga pensel serta bergantung kepada kaedah peperiksaan semata-mata. Oleh itu, untuk pentafsiran alternatif ini bukan sahaja memberi kesan dan beban kepada pihak sekolah, malahan kepada ibu bapa kerana perlu mengeluarkan kos perbelanjaan yang agak tinggi, mahal dan juga besar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.